Terima kasih Yang Ketua, dan saya bangun untuk menyokong pindaan undang-undang perlembagaan ini dan mengucapkan tahniah kepada jawatankuasa pilihan khas dan juga peranan Santubong dalam menyelenggarakan dan mempercepatkan proses ini. Saya ingin memulakan dengan menyatakan bahawa pindaan ini dan undang-undang anti lompat atau bertukar parti anti-hopping law ini merupakan di antara perkara pokok dalam yang dimeterai dalam memorandum persefahaman Pakatan Harapan dengan Perdana Menteri. Dan kita telah tetapkan bahawa kalau tidak dibentangkan di Parlimen, kita anggap memorandum persefahaman itu terbatal. Jadi saya ucap tahniah kepada Perdana Menteri kerana menunaikan janji dan seperti mana dimeterai. Perbincangan diadakan dengan teliti dan apa yang dibentangkan hari ini sebenarnya tidak sepenuhnya memenuhi tuntutan atau usul yang dikemukakan oleh wakil PH dalam mesyuarat. Walau bagaimanapun kita mengambil kira beberapa pandangan lain dan kita anggap ini satu permulaan yang sangat bermakna, sangat bersejarah. Kerana dia ada kesannya bukan dari segi undang-undang perlembagaan, tetapi pengertian moral, integriti ahli parlimen yang tidak dianggap sebagai penjual maruah dan khianat kepada amanah yang ditunjukkan. Seperti kita tahu, menurut kajian Kenneth Janda Northwestern University, sehingga di 2009, 40 negara yang telah memperkenalkan undang-undang anti lompat parti ataupun anti pembelotan, anti defection. Dan walaupun ia banyak menyentuh tentang negara-negara berkembang, tetapi kita anggap seperti mana yang disebut oleh beliau, many nations enshrine anti-defection provisions in their constitutions which are not depositories of temporary legislation. Supaya ia kekal mantap dalam sistem perlembagaan dan politik dalam negara. Tuan Yang Dipertua, seperti mana kita sedia maklum, perkara pembelotan ini atau pengkhianatan ini bukan baru. Ahli-ahli yang berhormat dari PAS tahu ia berlaku sejak 1961 yang menyebabkan jatuhnya kerajaan PAS Terengganu. Tetapi dia tidak menjadi pengajaran kerana parti berkenaan juga kemudian bersekongkol dan mengizinkan hal ini berlaku. Jadi kita anggap ini soal maruah atau integriti ahli parlimen. Sehingga kan ada yang diwar-warkan, members of parliament for sale. Soalnya bukan soal saja belot, khianat atau lompat parti. Soal yang harus diketahui oleh Perdana Menteri dan diperhatikan oleh badan-badan seperti SPRM ialah kerana ia melibatkan rasuah, sogokan dan penipuan. Dan ini, dengan pindaan ini, dia tidak menyelesaikan. Kita mau gunakan pindaan ini untuk bertanya SPRM, mengapa janji sogokan jawatan dan sogokan wang berjuta-juta ringgit dipadamkan dan tidak disiasat. Jadi pindaan perlembagaan ini memberikan gambaran bahawa ada sesuatu yang salah. Saya terima baik pandangan Perdana Menteri. Ada yang salah. Kalau tidak, mengapa nak pindah perlembagaan? Mengapa nak hentikan cerita khianat dan belot dan tipu ini? Kerana isu maruah dan integriti ahli parlimen. Janji kepada rakyat. Kemudian tukar. Dan tukar itu alasan apa? Alasan wang. Alasan jawatan. Yang menjanjikan dan yang menerima wang dan jawatan harus disiasat. Sehingga hari ini belum ada siasatan. Jadi itu yang saya anggap hal yang mesti dikaitkan dengan pindaan perlembagaan kerana
dalam kes mutakhir langkah Sheraton itu banyak laporan yang dibuat yang membuat Perdana Menteri. Tetapi tidak ada siasatan dan kenyataan susulan oleh SPRM. Dan ini dakwaan ini bukan satu, saya tahu daripada beberapa ahli parlimen, termasuk Sungai Siput, Putatan, Miri, Padang Serai dan 3 ahli parlimen daripada DAP dan Sekijang. Jadi kalau laporan yang sebegini serius yang menyentuh soal kedudukan dan maruah dan integriti ahli parlimen pun tidak diberi pertimbangan, saya anggap bukan saja ada kelemahan dari segi amalan lompat atau membelot ini, tetapi dari segi pengurusan dan kewibawaan badan-badan penguatkuasaan termasuk SPRM. Tuan Yang Dipertua, kita juga mahu satu pengajaran kerana ada kesan dan anggapan, terutama di kalangan anak-anak muda sekarang, terhakisnya keyakinan terhadap orang politik dan sistem politik. Ya. Kerana ada yang menganggap, pilihlah siapapun, dia boleh dibeli. Jadi kita, terutama kalangan muda yang menyertai politik dan dilatih untuk faham perlembagaan dan prinsip demokrasi, terhakis keyakinan mereka kerana amalan yang telah berlalu. Betul, kata Perdana Menteri, ini percubaan sebahagian besar menghentikan rasuah dalam politik dan juga amalan pengkhianatan daripada orang yang diberi amanah, menerima amanah, berjanji dan berikrar dan bersumpah kepada rakyat, kemudian dengan sewenang-wenangnya, dengan jutaan ringgit dan janji kedudukan, boleh meninggalkan itu semua. Jadi kita harus juga berusaha memulihkan keyakinan terhadap sistem politik. Isu ini yang Dipertua bukan saja isu Yang Berhormat Port Dickson, bolehkah saya mencela? Isu ini yang Dipertua bukan saja isu perlembagaan, tetapi isu moral. Saya sebut soal integrity. Jadi kita dalam perbahasan jangan tinggalkan ini. Ini bukan soal technicalities of the law, tetapi gambaran tentang politics and politicians seperti Herman Khan ungkapkan, becoming uncharismatic low moral profession. Dan uncharismatic low moral profession itu di antara lain kerana tidak boleh dipercayai lagi janji mereka kepada puluhan atau ratusan ribu dan jutaan rakyat. Boleh saya mencela? Terima kasih Yang Berhormat Port Dickson. Betul ke tidak Yang Berhormat Port Dickson, selepas pilihan raya 2008 kalau saya tidak silap, bahawa pernah masa itu Barisan Nasional kalah di beberapa negeri dan banyak kehilangan kursi-kursi juga di peringkat parlimen. Saya sudah balik ke negeri. Pernahkah tidak, teringatkah Yang Berhormat Port Dickson bahawa Yang Berhormat Port Dickson ada mengatakan bahawa dalam tempoh beberapa bulan lagi akan menubuhkan sebuah kerajaan yang baru, dan beberapa orang ahli parlimen dari Barisan Nasional terpaksa dibawa terbang ke negara Jepun, ke Tokyo untuk melarikan diri daripada Yang Berhormat. Betul ke tidak? Yang Berhormat ni dia rabun dari segi pahaman politik. Kalau ikut kenyataannya, pada masa itu, beberapa ahli parlimen menghubungi untuk menyokong usul undi tidak percaya. Dia tak ada kena-mengena dengan lompat parti. Biar faham sedikit. Ya. Dan oleh kerana itu, Perdana Menteri pada ketika itu enggan meluluskan, mengizinkan sidang parlimen dan menerima undi tidak percaya. Dan speaker seperti biasa patuh kepada Perdana Menteri. Dan oleh berhubung dengan itu, maka ahli parlimen itu ada di sini, ada pesawat khas bawa ahli parlimen untuk belajar
pertanian di Taiwan. Jadi biar kita tahu fakta dia. Ya. Tidak ada usul, tidak ada sogokkan wang ringgit dan tidak ada kedudukan jaminan kepada mereka kerana ini 40 orang. Nak jadi 40 menteri. Jadi oleh itu saya nak tegaskan. Termasuk perkara yang terakhir. Pengakuan bersumpah yang tanda tangani dan dikemukakan kepada Yang di-Pertuan Agong. Yang Mohd Perdana Menteri. Ya. Bukan lompat parti. Tidak lompat parti. Mereka kekal dengan parti mereka. Saya tidak usulkan mereka lompat parti. Ramai ada di sini ni. Jangan tanya. Jadi bila tidak lompat, tapi saya nak tunjukkan. Cakap antara. Bentar, saya bagi. Biar saya jawab dulu. Saya nak tunjukkan di sini, Tuan Yang Di-Pertua, ya. Kedudukan dan integriti politik itu begitu parah sehingga pengakuan bersumpah kepada Yang di-Pertuan Agong pun boleh dipermainkan oleh mereka. Ya. Jadi ini tidak melibatkan pertukaran parti. Hanya pendirian mereka menyokong Paul Dickson sebagai calon Perdana Menteri. Ya. Baguslah tu, terima kasih. Saya ucap terima kasih. Cuma soalnya saya nak sebut di sini, soal anti lompat parti ini, kita nak betulkan supaya maruah politik negara ini dikembalikan. Ya. Supaya, seperti yang saya sebutkan tadi, kenyataan parah berlaku, ya, kalau kita kaji yang banyak, kalau pengalaman awal dulu di India, kemudian Romania, Brazil, Itali. Dan kita sekarang kalau yang Muhammad kaji daripada Wikipedia, itu terus Malaysia tu naik di antara negara yang melahirkan ahli-ahli parlimen tidak berprinsip dan khianat dan boleh gadai prinsip mereka dan boleh dibeli kerana apa yang berlaku dalam langkah syaratan. Jadi yang saya nak tekankan yang betul ialah masalah ini apa yang disebut existential problem dalam demokrasi. Dan apa yang dilakukan ikhtiar yang terbaru ini adalah percubaan menghindari perkara itu berterusan. Kerana kalau ini berlaku, dibenarkan, orang yang maha kaya atau maha berkuasa boleh menentukan corak kerajaan semata-mata kerana wang ringgit mereka ataupun kerana kuasa yang ada pada mereka dan janji politik yang tidak ada honor. Dan ini disebut dalam politik ini mesti ada honor in politics. Dan yang dibawa ini adalah percobaan. Dan saya nak tegaskan, Santubong ada jasa dia dalam bidang ini ya, kerana terus secara konsisten membantu. Tetapi saya nak tegaskan, dia tidak mudah. Tidak mudah kerana ramai yang tidak bersetujui. Dan orang-orang yang terlibat itu di antara yang mempersulitkan hal ini diluluskan. Yang terpaksa tangguh sekian lama dan mesyuarat sekian lama dan terpaksa ada beberapa provision kompromi sedikit. Hanya untuk meluluskan undang-undang anti lompat ini. Jadi kalau tanya saya apa kita bersetuju sepenuhnya, kita tidak bersetuju sepenuhnya. Kerana dia tidak memenuhi prinsip integriti, mengelak daripada kemungkinan berlakunya anti lompat ini, lompat parti. Tetapi dalam keadaan yang sedia ada, kita anggap ini satu permulaan yang sangat baik. Ia satu percubaan untuk mengelak daripada tendensi ke arah authoritarianism di mana seorang yang berkuasa atau percubaan untuk membolok kekuasaan cara yang tipu helah. Boleh minta luan. Terima kasih. Yang Berhormat Ketua Pembangkang. Adakah dalam ini kes ni melibatkan semua orang. Ahli parlimen, saya juga ahli parlimen. Saya nak tanya soalan kepada Yang Berhormat. Adakah Pelik juga Timbalan Menteri Adakah mencela. Yang Berhormat bersetuju juga bahawa Ini ahli pentadbiran. Yang Hormat. Sila. Terima kasih.
Tuan Speaker. Memang Tuan melibatkan dia Speaker, sebab dia lompat. saya nak tanya cara baik. Ada kalanya sebab inilah orang keluar parti dan juga sebagainya. Sabar. Mengaku juga. Adakah Yang Berhormat setuju bahawa ada kalanya terdapat tekanan-tekanan tertentu yang melibatkan isu seperti muatanah, iaitu isu mengenai kewarganegaraan dalam parti itu sendiri, ataupun isu takwah, keadilan dalam parti. Ini saya baca daripada buku saudara lah, Syed Siddiq Fadzil, merujuk kepada Al-Maidah ayat 8. Ini dia mengatakan bahawa kerana keadilan. Adakah kerana ada kalanya ketidakadilan keadilan ataupun sesuatu golongan itu ditindas dia keluar. Yang keduanya, saya nak dapat sedikit penjelasan Yang Berhormat. Saya memang sangat menghormati Yang Berhormat. Dia bukan semua yang keluar tu ambil duit. Ada yang tu 1 sen pun tak dapat. Tetapi kerana Dapat jawatan menteri dan timbalan menteri. Tetapi kerana wujudnya masalah di antara Port Dickson dengan Langkawi menyebabkan perkara itu berlaku masa itu di Sheraton. Itu saja. Saya tak salahkan siapa-siapa. Terima kasih. Tapi keputusan kasih. untuk lompat bukan keputusan mereka. Itu keputusan you sendiri. Terima kasih. Terima Saya kasih. nak YB, satu saat. Port Dickson Langkawi tak lompat pun. Saya tak lompat. Hampir tak. Yang Hormat. Selamat. Saya tak lompat. Saya hanya Yang Hormat. Baik. Yang Hormat. Terima kasih. Saya tidak kata setiap ahli ambil wang atau jawatan. Saya kata remuneration, kalau baca MACC, Terima kasih. Anti-Corruption Commission, rasuah itu termasuk janji jawatan. Janji wang. Ya. Jadi hal-hal yang menyebabkan keputusan dibuat kerana upah yang bertambah atau kedudukan bertambah. Jadi kalau alasan yang diberikan itu oleh segamat itu, bagi saya tidaklah munasabah, kerana apapun pergolakan dalam parti yang berlaku semuanya itu tidak mengundang suatu pengkhianatan. Dia boleh mengundang bantahan atau keluar bantah, boleh. Tapi ini pakatan pengkhianatan. Ya, baik. Kalau dibangkitkan soal Langkawi, saya setuju memang Langkawi melengah-lengahkan peletakan jawatan, itu saya terima. Tetapi mesti juga terima bahawa bila diusulkan nama saya, akhirnya Langkawi tanda tangan menyokong. Ya. Jadi saya nak jelaskan ini supaya perkara ini dapat dibetulkan. Yang Berhormat, boleh. Tak. Kalau Saya tak nak jatuhkan, saya nak betulkan saja. Timbalan menteri tak payahlah. Duduklah. Gulung untuk kerajaan nanti. Yang Hormat. Yang Hormat. reality Timbalan you Menteri. have to acknowledge. Ya, ada satu tindakan yang salah, kita harus terima. Kalau tidak, buat apa pindah ni? Pindah perlembagaan ni sebab apa? Sebab ada pembelotan, ada pengkhianatan, ada unsur-unsur yang tidak wajar yang berlaku. Ya. Saya tidak menyatakan tidak ada hak dalam mana-mana parti orang-orang membantah atau mempertikai. Tetapi tidak boleh kita izinkan perkara yang melanggar prinsip dan integriti ini diteruskan. Jadi saya percaya dalam perbahasan kita Yang ini, Berhormat Port Dickson. sementara menyokong Yang Berhormat Port Dickson. langkah-langkah. Ahli Parlimen Beaufort sebelum saya dulu sebelum Beaufort, pilihan raya ya. 2013 itu, Ya. apakah dijanji oleh Yang Berhormat sesuatu yang cantik Baik. menyebabkan dia tinggalkan Baik, Barisan Nasional Tak- pada tak- masa itu? Tak apa. Beaufort ni seperti kata dia rabun sikit. Dari dalam kenyataan sejarah pun tidak dapat dipertahankan. Soal pesawat khas ke Taiwan pun dia tafsir ikut dia. Patut dalam parlimen ini cuba bicara yang berdasar kenyataan yang benar. Saya tidak mahu keluarkan lebih daripada itu kerana ahli-ahli parlimen yang hadir ada. Saya tidak berhajat untuk menyinggung mereka. Tapi jangan memaksa saya sebutkan nama-nama ini. Parah nanti. Ya. Kalau dicabar sebut, saya sebut. Jangan belah sini lah, belah sana. Jangan. Kerana ini tidak wajar. Bagi saya tidak. Yang penting ini, jangan betul. Sebutlah, sebut. Tidak batangan ada, kita Sebut batangan. nama.
Yang penting ini Sebut. kita Pak Dusan sebut. akhirnya bersetuju untuk membetulkan kesilapan yang lalu. Di antara kesilapan besar adalah sistem politik dan tokoh-tokoh politik bukan saja bersekongkol tetapi lebih parah bertindak khianat kepada amanah janji mereka kepada rakyat. Ini dalam pindaan perlembagaan ini sekurang-kurangnya usaha awal untuk melurusi kepincangan keterlanjuran yang berlaku. Dan sebab itu kita menyokong bukan saja begitu. Seperti mana yang dimaklum oleh Perdana Menteri berulang kali selain dari mesyuarat dalam semua pertemuan kami dengan Perdana Menteri, undang-undang atau pindaan perlembagaan soal anti lompat parti ini adalah di antara perkara yang paling tegas yang kami tekankan dan akhirnya dapat dipersetujui. Dan untuk merumuskan, Tuan Yang Ketua, saya mengatakan bahawa dalam sistem demokrasi ini mesti ada accountability, pertanggungjawaban. Dan parlimen, saya ulangi, tidak harus dijadikan tempat di mana ahli-ahli parlimen menggondol kekayaan, menjual maruah semata-mata untuk pertahankan kedudukan mereka. Apatah lagi dengan cara bertukar haluan parti dengan janji upah, kedudukan dan wang ringgit. Saya telah minta SPRM menyiasat sebagai pengajaran. Kalau tidak ada basis keterlanjuran salah laku dan pembelotan ini, maka tidak munasabah kita pindah perlembagaan hari ini. Jadi pindaan perlembagaan ini berlaku dan dilakukan kerana semuanya akui ada kesilapan besar dalam sistem, ada lompongan dalam sistem yang membolehkan ahli politik itu jadi bahan dagangan, dijual dengan harga atau dengan kedudukan. Dan ini saya katakan sekali lagi telah menyebabkan terhakisnya keyakinan rakyat, terutama orang-orang muda terhadap politik, ahli politik dan sistem politik. Susulan daripada kita ini, langkah ini adalah untuk memastikan semua gerak kerja kita ini bersama untuk cuba memulihkan keyakinan ini dengan menekankan bahawa segala pengkhianatan atau rasuah ini diambil tindakan cara yang serius. Saya menyokong. Pak Dusan, boleh saya mencelah? Tak ada yang nak. Dah habis dah, tak boleh menjelah lah. Ada masa dia. Ya, tapi Pak Dusan, dia tak perasan tadi. Saya ada 2 minit. tak ada apa yang perlu dicelah sebab dah habis. 2 minit. Dia bangun balik. Datuk Speaker, Tan Sri Speaker. Ya, baik. Terima kasih. Pak Dickson, saya ingin menyatakan sokongan yang penuh kepada apa yang telah disampaikan. Kita dapati bahawa soal sogokan jawatan selepas berlakunya ataupun semasa nak dilakukan langkah syaratan itu dibuat secara terbuka dan tanpa perasaan segan silu. Dan hasil daripada itu kita dapati bahawa satu kabinet yang 3XL telah dibentuk kerana nak penuhi janji jawatan dan sogokan yang telah menjadi sebagai punca untuk membeli kesetiaan dan pembentukan kerajaan baru selepas langkah syaratan. Kita dapati bahawa di antara yang berlaku adalah persoalan parti politik itu sendiri langkah keluar, ya, dan telah membawa semua ahli-ahli parlimen yang bersama dengan parti politik itu. Saya agak kecewa kerana undang-undang ini tidak mentakrifkan keluarnya satu parti daripada gabungan sebagai lompat parti, ya. Sedangkan ianya tetap merupakan pengkhianatan kerana semua ahli-ahli parti daripada parti itu telah menang pilihan raya atas sebab sokongan yang dia telah perolehi daripada Pakatan Harapan. Ini saya maksudkan dengan
izin dan penuh hormat Parti Bersatu ya yang telah lompat keluar dengan segala ahli-ahli parlimennya kecuali beberapa yang berpegang kepada prinsip yang telah tinggal bersama dengan pembangkang. Apa pandangan Port Dickson mengenai persoalan itu? Terima kasih. Saya setuju yang betul. Dan ini sebab saya mengatakan ada beberapa kelemahan dalam pindaan ini, tetapi kita setuju akhirnya untuk membolehkan ia dibentangkan. Tidak sepenuhnya seperti benda yang kita tuntut. Kerana dalam tuntutan kita itu keseluruhan prinsip demokrasi ini adalah mandat yang diberikan dan prinsip pertanggungjawaban. Kita janji kepada rakyat dan kalau kita tak dapat tunai, kita kena kembali untuk rakyat putuskan di sebaliknya. Dan oleh yang demikian, apa yang Shah Alam sebut itu tepat dan harus diberi pertimbangan dalam pindaan-pindaan seterusnya. Kerana bila keadaan itu berlaku secara kecoh, memang betul prestasi pun lemah. Ya? Ekonomi mengudum. Cara-cara pengendalian beberapa tindakan itu tidak memuaskan. Yang bertambah hanya jawatan menteri dan timbalan menteri. Dan duta-duta khas. Terima kasih. Saya selepas ini saya akan teruskan dengan yang berhormat pengerang sehingga pukul 1. Selepas kita rehat, kita akan bermula pada 2